Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Bicara Diary dan Rawat, Bicara Doktor. Bagaimana emosi tuan-tuan dan puan sekalian? Moga-moga berada di tahap terbaik. Senyum, jangan lupa, dan insya-Allah kita ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita diberi kesihatan yang baik pada hari ini. Yang mungkin berada di hospital, yang mungkin anda tengah berada pada fasa melawan penyakit COVID-19. Kami semua rakyat Malaysia mendoakan semoga tuan-tuan dan puan cepat sembuh insya-Allah. Dan hari ini hari yang baik, sebenarnya kita menyambut Maulidul Rasul, sama-sama kita panjatkan doa sebaik mungkin dan moga-moga Malaysia akan terus sejahtera dan kita dapat turunkan dan akhirnya sifarkan angka COVID-19. Itu yang sangat penting. Baik, hari ini kalau tuan-tuan dan puan baca tentang kenyataan terkait dengan angka COVID-19 pada hari ini, berlaku penurunan juga sebenarnya berbanding dengan 2-3 hari sebelum ini. Angkanya kalau kita boleh nyatakan 649 kes yang baru seperti yang anda dapat saksikan di sebelah saya ini, dan angka yang sembuh hari ini juga membanggakan juga 685, maksudnya angka yang sembuh melebihi angka mereka yang positif pada hari ini, dan insya-Allah tiada kes kematian baru pada hari ini dilaporkan. Cumanya dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sendiri, ada 5 kluster baharu yang telah pun dilaporkan hari ini. Yang pertama kluster Sakti, yang kedua kluster Tuguson, yang ketiga adalah kluster Bah Medan, yang keempat adalah kluster Taman Laut, dan juga yang kelima adalah kluster Taman Bunga. Jadi itu antara kluster-kluster baru. Jadi mereka yang mungkin dikategorikan dalam kluster ini kena berjaga-jaga. Siapa saja yang dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan yang menyatakan anda adalah kontak rapat kepada individu yang disahkan positif ini, berikan kerjasama yang sebaik mungkin. Pergilah buat pemeriksaan supaya kita tak keliru, kita dapat sahkan kita negatif, dan insya-Allah kita tidak membawa COVID-19 ini kepada orang lain juga. Baik. Tadi saya tanya kesihatan emosi tuan-tuan dan puan. Ini antara satu bab yang sangat penting juga untuk saya kongsikan, dan saya sangat gembira untuk bercakap tentang hal ini kerana dia ada 2 perkara tuan-tuan dan puan. Sebelum ini kita mungkin memberikan angka mereka yang positif yang pada ketika ini sedang bertarung dengan COVID-19 dalam tubuh kita. Tetapi ada satu bab lagi adalah mereka yang tidak dijangkiti tetapi juga berperang dengan emosi, terpaksa berada di rumah, tidak boleh bergerak ke sana sini, ada masalah stres, tekanan, yang bekerja di rumah pun ada cerita yang berbeza. Jadi penting juga untuk kita berikan perhatian tentang isu masalah mental. Jadi alhamdulillah 2 tetamu istimewa yang kami bawakan ke studio hari ini, orang kata orang kaunseling ni wajahnya kena menenangkan. Jadi bila saya tengok dua-dua ni sangat menenangkan, dan insya-Allah moga-moga dapat memberi banyak ilmu kepada kita hari ini. Di sebelah saya ini dia Dr. Nur Rashikin Ibrahim, glamour disebut Dr. Ann. Dr. Ann, apa khabar? Alhamdulillah, bukan glamour. Itu memang nama saya. Dikenali sebagai Dr. Ann. Jawatannya panjang sikit, saya kena sebut betul-betul. Pakar perubatan kesihatan awam yang juga merupakan ketua sektor MASVIP. MASVIP ni apa tuan-tuan dan puan? Adalah Mental Health, Substance Abuse and Violence Injury di bahagian kawalan penyakit. Betul Baik. Terima kasih sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih RTM kerana sudi Pink cerah hari ini. Hari ini kan kata nak menggembirakan hati orang, menenangkan. Jadi ini warna-warna yang menggembirakan. Okey, kita bawakan doktor yang handsome pada hari ini. Kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Amir Siddiq Amin Nordin yang merupakan pakar perunding kanan sekretari dan pengarah UM Cares, dan juga merupakan ahli Majlis Penasihat Promosi Kesihatan Mental. Ini pun kita cerita nanti. Okay. Doktor, apa khabar? Baik. Terima kasih sudi bersama kami. Bukan kali pertama dengan RTM, mereka sentiasa diundang juga sebenarnya dengan kepakaran-kepakaran yang mereka miliki. Perasan tak kami bertiga pakai apa? Cuba tengok apa yang persamaan kami. Perasan tak? Ni. Okay. Kita pakai green ribbon. Ini sempena apa, doktor? Kalau boleh cerita. Sempena, thank you Syar. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Betul. Atau World Mental Health Day. Okay. World Mental Health Day ini memang jatuh setiap tahun pada 10 hari bulan 10 lah. Angka yang cantik. 10 kan? 10 hari bulan 10 yang lalu lah. Setiap tahun memang ada World Federation Mental Health telah menetapkan bahawa tarikh tersebut adalah tarikh World Mental Health Day, bertujuan untuk memberi kesedaran
edaran kepada masyarakat seluruh dunia dan juga kita lah tidak terkecuali masyarakat Malaysia tentang kepentingan kesihatan mental. Jadi setiap tahun dia ada tema-tema yang berbeza lah. Okey, baik. So kita pakai green ribbon hari ini ada dia punya maksud tersirat sebenarnya di sebalik itu. Cuma Dr. Amir, dalam ni dia tulis Let's Talk MY. Maksudnya apa tu? Hashtag yang kita nak bawakan tu. So kita punya main hashtag adalah Let's Talk Minda Sihat. Dan perlu diingati, dan saya selalu mengingati kita juga, talk tu bukan bicara kosong. Betul. Talk tu memang ada dia punya makna tersendiri. So TALK. So T, katakan tell someone that you trust your problem. A, ask for help. L, listen without judgment. Dan K adalah know where to find help. So dia memang ada maksudnya. So talk tu akronim tu benda tadi lah. Okey, so itu dia Let's Talk. Lepas ni kita nak cerita banyak benda. Jadi suka makan, hari ni kita nak cerita buah apa? Betik kan? Nangka. Suka makan nangka tak? Nangka, suka. Suka. Buah-buah semua suka kan? Okey, jom kita nak tengok resipi sihat dulu. Ini tentang cerita buah nangka. Sebab kalau anda yang baru bersama kami, Bicara Doktor, kita akan cerita resipi sihat tiap-tiap minggu. So buah lah, semua benda lah yang sihat-sihat. So hari ini kita nak cerita tentang nangka, dan sekembalinya nanti kita nak cerita banyak benda tentang kesihatan mental. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Bicara Doktor. Tahu tak resepi sihat minggu ni? Minggu ni Akak nak cerita dekat anda semua tentang khasiat buah nangka. Ingat ya, ini Akak nak cerita ni. Nak tahu tak, buah nangka ni sangat bagus untuk melancarkan sistem penghadaman tubuh. Okey, isinya yang manis, malah bijinya boleh dimakan tau. Lepas Akak makan buah nangka tu, biji tu Akak rebus panas-panas makan. Bagi akak-akak yang suka makan buah nangka ni, mesti nak tahu khasiatnya kan? Okey, jom! Ni Akak pun baru tahu ni, buah nangka boleh melawan punca penyebabnya kanser. Betul, sebab buah nangka mengandungi phytonutrients yang mampu melawan kanser tau. Berbelit lidah Akak cakap. Bravo. Yang ni mesti akak-akak suka kan? Campuran biji nangka dengan susu segar dan madu dapat menghilangkan kedutan di muka. Wow, caranya macam ni. Akak-akak rendam sebiji semalaman bersama susu dan madu, kemudian isarkan campuran tersebut. Lepas tu, sapu di muka setiap hari. Hasilnya, wow, macam kulit awet Korea gitu. Boleh cuba ya? How you like that? Ni akak bagi petua lagi dengan menggunakan biji nangka. Akak-akak rebus biji nangka tu sampai empuk, lepas tu makan. Senang kan? Biji nangka boleh melancarkan edaran darah pada kulit serta menyuburkan rambut. Selain itu, biji nangka mempunyai vitamin A yang mampu merawat rambut rapuh dan kering. Wow! Rupanya khasiat buah nangka banyak terletak pada biji nangka kan? Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencari buah nangka. Alright, terima kasih resipi sihat kakak sihat tadi yang selalu bersama kami setiap minggu bercerita tentang hal ini. Baik, saya tak nak lengahkan masa lagi sebab kita ada banyak perkara yang agak serius juga untuk kita bawakan pada hari ini. Sekali lagi saya perkenalkan Dr. Ann dan juga Dr. Amir. Boleh ringkas Dr. Ann, Dr. Amir bersama kita pada hari ini. Kesihatan mental secara menyeluruhnya memanglah banyak benda yang kita boleh cerita. Cuma di peringkat awal Dr. Ann dulu terkait dengan COVID-19 sebagai contoh. Bagaimana KKM sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia menangani dan juga melihat situasi semasa tentang kesihatan mental dari sudut panggilan-panggilan yang diterima, adakah
semakin meningkat angka-angkanya, doktor? Okey. Thank you. Kita semenjak berlakunya pandemik COVID, jadi bermula daripada 25 Mac, kita telah membuat kerjasama dengan beberapa NGO dan antaranya Mercy Malaysia. So kita wujudkan panggilan talian bantuan psikososial. So up till today, daripada 25 Mac tu kita telah menerima, kalau kita boleh kira secara roughly-nya, more than 36,000 panggilan. That means every day, sebab kita buat walaupun semasa awal tu kita tidak dapat melaksanakan secara 24 jam jadi panggilan-panggilan tu berbagai-bagai. Jadi antara macam dia punya range of panggilan tu, especially semasa bermulanya si MCO, bermulanya MCO hari tu kan, jadi orang duduk kat rumah, jadi dia tidak boleh pergi ke mana, dan dia jadi bila jadi stres dia akan start call. Jadi berbeza-beza depending on terutama dia memerlukan banyak sokongan emosi. Sebab dia rasa stres, ada yang rasa marah kan. Jadi banyak faktor berkait kerisauan, kebimbangan, antaranya sebab dia tak tahu masa depan. Dia ada yang tak tahu masa depan, ada yang tak tahu whether boleh balik kerja ke tidak, ada yang hilang kerja, ada yang kebanyakannya masalah rumah tangga pun ada, isu keganasan, penderaan, ada juga yang minta bantuan. Banyaklah perkara-perkara tu, dan ada juga yang even some tu yang even they are themselves pesakit psikiatri, walaupun dalam percentage yang kecil sahaja, they also call because mereka merasakan mereka juga perlu bantuan. Jadi setakat itu sokongan emosi tu kita berikan, sebab yang mengendalikan tu adalah kaunselor-kaunselor terlatih. Tetapi apabila berlaku macam faktor-faktor sosial, kita akan cuba channel. Itu sebab KKM dia tak boleh bergerak, kami tak boleh bergerak sendiri. Kita kena channel. Kita bekerjasama dengan JAKIM. Center yang channel. Yes, kita bukanlah center yang channelkan, tetapi kita work together. Because kalau macam katakan isu tu KKM tak boleh selesaikan, kita akan minta bantuan. Contohnya Women's Aid Organisation. Lepas tu kita minta talian kasih. So kita work together. So we have a good collaboration because kita juga create macam WhatsApp group among kami lah, yang kami yang memberi bantuan itu. Cuma angka bila Dr. Anne sebut tadi lebih 36,000 panggilan. Dr. Amir, terkait dengan apa yang saya sebut di awal tadi, kadang-kadang kita selalu ingatkan masyarakat, kami di media lah sebagai contoh kan, jaga penjarakan supaya bab yang takutkan COVID tu saya rasa masing-masing rakyat memang dah lekat dalam kepala kita, penjarakan sosial, wash hand dan sebagainya. Cuma bab kesihatan mental, Kementerian Kesihatan memang peka bab tu. Cuma bagaimana Dr. Amir melihat penting untuk media, rakyat Malaysia, mereka di lapangan sentiasa juga mengingatkan tentang kesihatan mental ni, doktor? Saya rasa memang sangat penting. Yang pertama kali kita nak kena kupas isu kesihatan. So kesihatan tu kalau definisi Badan Kesihatan Sedunia, health dia comprises of 3 perkara. Kesihatan fizikal, kesejahteraan sosial, dan yang ketiga adalah kesihatan mental. Betul. Maka kalau tak ada satu daripada 3 ni, individu itu boleh dikatakan sebagai tidak sihat. Maka itu sebab kesihatan mental ni dia punya level tu sama dengan kesihatan fizikal dan juga kesejahteraan sosial tadi. Betul. So dekat pandangan saya memang sangat penting. Dan kalau kita tengok dari segi kajian dan juga analisa daripada luar, mengatakan bahawa kita semua fokus kepada COVID-19. Tetapi pandemik yang mungkin kita tak ketahui adalah pandemik kesihatan mental yang akan berlaku disebabkan oleh kesan atau akibat daripada COVID-19. Macam Dr. Anne dah katakan tadi, orang kehilangan kerja, orang dalam keadaan tertekan disebabkan oleh isolasi, terutama semasa PKP yang pertama tu, anak-anak tak pergi sekolah contohnya, suami isteri yang mungkin tak selalu bersama, sekarang tiba-tiba bersama 3 minggu, 3 bulan sekali. So there's a lot of pressure, dan kita lihat dari segi keseluruhannya, maka kalau kita tak bendung isu kesihatan mental ni, kita mungkin ada isu yang akan datang kemudian. Itu sebab walaupun yang angka disebutkan 36,000 tu nampak besar, saya rasa itu kita panggil tip of the iceberg. Because itu yang orang yang tahu nak call ke mana. Orang yang tahu dan melihat di mana bantuan boleh dicari. Yang ramai lagi itu mungkin tak tahu dekat mana nak cari bantuan. Maksudnya angka yang mungkin lagi ramai lah. Dan kita kena juga apa dia panggil
emphasize bahawa isu kesihatan mental bukan penyakit mental. Bukan penyakit mental. So this is mental health issues. So macam tadi ada sedikit simptom yang disebut, masalah tidur, masalah resah, masalah mungkin murung, masalah marah, contohnya ni adalah masalah emosi, masalah kesihatan mental yang kita perlu peka. Dan memang kita nampak ada sedikit peningkatan semasa tahun ini disebabkan oleh COVID-19. Sebab itu kita panggil dua-dua orang yang hebat ini untuk memberi ilmu kepada para penonton. Contohnya ramai yang sedang menonton di rumah. Kemarin kita nak kategorikan, aku ni ada masalah mental ke? Aku ni dalam keadaan stres ke? So tahap-tahap yang mungkin rakyat Malaysia, penonton yang berada di rumah sedang menyaksikan kita ni kena faham bila kita sebut tentang kesihatan mental. Siapa boleh bantu? So yang pertama, kesihatan mental tu dia ada 4 komponen. Baik. Yang pertama adalah kebolehan untuk menangani stres. This is positive mental health. Kesihatan mental yang positif, yang baik, kebolehan untuk menangani stres, keupayaan untuk mencapai dia punya full potential, kebolehan untuk bekerja secara produktif, kebolehan untuk memberi balik kepada masyarakat. So kalau ada di dalam konteks ini yang mungkin individu itu tidak dapat buat dan tiada masalah fizikal atau kesejahteraan sosial yang ada, maka dikategorikan sebagai mungkin masalah kesihatan mental. Tetapi di samping itu juga kita perlu peka bahawa elemen ini sangat penting untuk kita pastikan supaya dia dalam keadaan yang tip-top, terbaik. So inilah antara isu-isu. So dalam keadaan COVID-19 ni, kita dalam keadaan stres tu melampau. Dan ramai yang mungkin tak menduga stres yang tersebut. Maka di situlah ada terkeluarnya simptom-simptom yang mengakibatkan individu itu mungkin mempunyai sedikit kesusahan dari segi kesihatan mental. So simptom-simptom yang senang kita faham, Doktor? Patut simptom tak apa. Basically when you talk about kesihatan mental, kalau kita katakan simptom, the early warning sign, sebab selalunya kebanyakannya kita kena faham apa faktor yang menyebabkan ke arah permasalahan kesihatan mental tu. So kalau kita cakap pasal simptom, so mungkin 2 simptom yang utama yang seorang tu perlu kenal pasti untuk menyatakan kemungkinan dia berisiko untuk mendapat masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental yang very common, which is depression. Because selalunya kalau katakan seorang itu kadang-kadang dia berasa sedih, sedih tu is normal. Kalau kita ada kematian, kita ada kucing meninggal mati pun kita sedih, kan. Tetapi sekiranya satu tahap kesedihan di mana seorang itu mencapai lebih daripada 2 minggu ataupun hampir mencapai kepada, so I think kita should be peka. Maksudnya kita prihatin dan kita tahu bahawa it doesn't look right, so and then the other one adalah hilang minat ataupun keseronokan terhadap perkara yang kita suka lakukan. So those are the 2 salient things. Tetapi selalunya dikouplekan juga, dan kebanyakan orang yang datang kalau dia awal permasalahan yang berkait dengan masalah kesihatan mental, selalunya dia tak boleh tidur, gangguan tidur. Gangguan tidur ni kadang-kadang bukan gangguan tidur yang macam sekali-sekala you bangun, tidak. Ini macam almost every day you cannot sleep, tapi you fikir, you risau, and then sampai kadang-kadang ada kalanya menjadi marah, ada kalanya merasa sampai kepada satu tahap merasa diri kita ni I'm useless. Bila dia dah sampai tahap itu adalah satu warning sign yang very serious untuk dia dapatkan bantuan. Jadi kadang-kadang ada separuh orang dia suka memendam, dia sebab kadang-kadang dia rasa sebab we must remember that permasalahan kesihatan mental tambah-tambah dalam keadaan COVID ni dikait dengan masalah sosial. Masalah contohnya hutang piutang dengan alung. Contohlah yang saya ambil ni secara general, kan. Masalah seperti sekarang ni ada yang antara panggilan yang kita dapat, contohnya masalah isu rumah tangga. Macam tadi Prof Amir kata tak biasa bersama, tiba-tiba 3 minggu duk tengok sampai isteri pun ada call kata saya dah tak larat, dah tak tahu apa nak masak. Itu pun menjadi stres. Tapi itu mungkin tidak sampai kepada tahap penyakit mental. Tetapi kalau kita tidak intervene, maksudnya kita tidak mendapatkan bantuan ataupun kita tidak menggalakkan orang tu untuk mendapatkan bantuan, dia memang boleh membawa kepada permasalahan yang lebih besar, kepada satu lagi fasa, iaitu mungkin kemurungan. That's one. Di samping itu, I think kalau macam pakar psikiatri lebih arif, kalau misalnya katakan penyakit mental
mental, dia adalah penyakit-penyakit yang juga didiagnose, must be diagnosed as from a doctor. Dia tak boleh macam sekarang ni ramai saya tengok kat social media, saya kemurungan dia kata, sedangkan sebenarnya dia stres yang melampau. Bukanlah tahap. Because dalam keadaan sekarang where we have crisis, we have pandemic, whatever things that we are going through is considered as memang is a normal thing that a person goes through. It's not something abnormal. Kadang-kadang dia marah. Macam sekarang marah sebab tak boleh merentas negeri. Ada orang marah sebab dia kata tak boleh, saya nak exercise. Sekarang ni saya nak pergi naik bukit sana, tapi sekarang ni tak boleh, saya duduk PKPB. Jadi ada benda-benda tu pun boleh menyebabkan itu. So itulah. So maksudnya di peringkat awal ia kelihatan normal lah, tetapi bila dia berlarutan, bila dia dah masuk ke fasa-fasa berikutnya, kita tak naklah sampai tahap penyakit mental. Itu yang kita nak elak jauh-jauh lah. Okey, kita berhenti sekejap untuk laluan iklan. Lepas ni saya nak sentuh tentang, sebab tadi kita ada paparkan tentang visual bagaimana frontliner kita juga tidak boleh kita nafikan mempunyai tekanan emosi, penat bekerja, bukan double lagi, triple shift sebagai contoh. Jadi mereka juga perlu sama-sama kita teladani, dan insya-Allah kita akan bawakan perbincangannya selepas ini. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini. 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Pemakaian pelitup separuh muka boleh mengurangkan 60% risiko jangkitan COVID-19 berbanding mereka yang tidak memakainya. Mulai 1 Ogos 2020, orang ramai diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka, terutamanya di kawasan seperti pengangkutan awam, lokasi sesak dan juga tumpuan awam. Dan orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342, iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika gagal mematuhi peraturan ini. Langkah pemakaian pelitup separuh muka 3 lapis. Yang pertama, pastikan bahagian berwarna berada di luar, bahagian putih berada di dalam dan kepingan logam itu diletakkan di atas hidung. Yang kedua, pegang tali gelung, letakkan di telinga masing-masing. Yang ketiga, pastikan hidung dan juga mulut ditutup sepenuhnya. Dan yang terakhir, gunakan kedua-dua tangan untuk membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung masing-masing. Jadi jom kita putuskan rantaian COVID-19. Membuat swab test pada pekerja-pekerja ini, dan bagi mereka yang mencarum Perkeso, semua kos untuk swab test ditanggung oleh Perkeso. Jadi ditanggung oleh Perkeso. Jadi secara percuma lah akan dibuat swab test. Ini memastikan mereka yang bekerja itu sudah pun negatif COVID, dan yang positif tentu saja akan dibawa ke hospital untuk rawatan.
Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Dr. Amir, Dr. N masih lagi bersama kita. Tadi saya gantung persoalan tentang bagaimana perlu kita berikan satu semangat dan juga motivasi yang terbaik kepada frontliner kita. Sebab ya kadang-kadang kita tak nafilah kerja penat. Bahkan Ketua Pengarah Kesihatan sendiri pun Tan Sri Dr. Nur Hisham beberapa hari yang lalu media pun banyak menulis tentang bagaimana Tan Sri sendiri tak cukup tidur, bangun tengah-tengah malam pukul 3-4 pagi memikirkan solusi terbaik untuk rakyat. Jadi bab-bab ni pun kita perlu berikan perhatian juga, Dr. Amir. Betul. Itu juga merupakan antara beberapa simptom kita bincang tadi lah, masalah tidur tu. So sebelum ni mungkin tidur selesa, tapi kini disebabkan oleh mungkin stres. Dan saya pun terbayang juga macam mana beban untuk nak menangani seluruh Malaysia tu dari segi kesihatan tu pastinya akan mengakibatkan stres yang agak tinggi. So kalau Tan Sri DG sendiri pun mengalami masalah yang sama, saya rasa kawan-kawan kita di lapangan juga definitely akan ada simptom-simptom juga. Kalau ikut kajian yang terbaru, in fact there's a recent systematic review mengatakan bahawa memang healthcare workers ataupun kawan-kawan di lapangan mengalami tekanan yang lebih sedikit, terutama ni dari segi simptom stres, kegelisahan dan juga depresi dan juga masalah tidur. Ini antara simptom yang daripada dulu masa China first kena dirasa kat situ, dan there's a compilation of all the studies pun simptom yang sama juga. Dan kita memang ketahui bahawa dia merupakan simptom yang kita perlu tangani. Kalau tak, nanti pastinya akan mengakibatkan isu-isu lain. Dan antara beberapa solusi yang diberikan yang mungkin Dr. N boleh jelaskan lagi dari segi kerajaan kita. Tapi solusinya yang pertama adalah memastikan bahawa peralatan mencukupi. Saya rasa kini kita lagi kedengaran bahawa peralatan lebih teratur. Kita belajar daripada pengalaman kita pada bulan 3 dahulu. Yang kedua, memastikan bahawa jentera orang-orang kita ni ramai cukup. Dan kita dengar buat kawan-kawan kita di Sabah terutamanya ada yang terpaksa di kuarantin disebabkan you A, B, C itu kan. So, kalau you B memang you kena kuarantin dah. You tak positif pun you kena kuarantin. So orang kita kurang sikit, so kita kena pastikan bahawa ramai yang membantu supaya tak rasa terlalu penat. Yang ketiga itu kepekaan terhadap isu kesihatan mental tu sendiri. Dan di situlah ada program-program seperti mental health psychosocial support yang dilakukan di hospital-hospital dan juga di negeri-negeri supaya memastikan bukan sahaja rakyat mendapat rawatan ataupun bantuan, tetapi ahli perubatan sendiri juga mendapat rawatan dan bantuan yang sewajar dengannya. Bukan apa, ini sangat penting sebab frontliner ni mereka lah yang akan membantu untuk kes-kes COVID. Tapi kalau mereka sendiri ada masalah tekanan, stres. Jadi saya bimbang yang kerja hakiki itu tidak dapat dilaksana dengan 100% jika ada isu-isu sebegini, Doktor. Untuk pengetahuan Syahrir dan juga penonton di luar sana, Kementerian Kesihatan telah juga mewujudkan program yang kita panggil program kesihatan mental dan psikososial. Short form dia Mental Health and Psychosocial Support Services, MHPSS kita namakan. Dan di setiap daerah sekarang ni kita ada lebih daripada 160 daerah di seluruh Malaysia. Setiap daerah, terutama sekarang ni kita fokus kat Sabah lah especially, kita telah meletakkan satu pasukan. Pasukan ni terdiri daripada pakar-pakar yang terlatih dalam bidang psychosocial support. Antaranya kita ada pakar perubatan, kesihatan awam termasuk pakar psychiatry, pakar perubatan keluarga dekat ni, and then kita ada counsellors especially, and then some areas macam dekat hospital juga dianggotai oleh clinical psychologists, dan kita ada paramedics yang terlatih. So this particular pasukan ni dia contohnya katakanlah kita offer in the sense of offering not just counselling services, tetapi what we offer is bantuan awal psikologi, ataupun I think kalau banyak yang pernah membaca, kita cakap pasal psychological first aid. Psychological first aid is bantuan awal di mana kalau seseorang itu berada dalam acute distress, so basically kita boleh bantulah. So we also come up with a lot of psycho-education materials yang sebab sekarang media sosialnya adalah kebanyakannya WhatsApp. I am pretty sure that ramai yang berada di mana-mana, especially frontliners pun mempunyai banyak WhatsApp group.
Jadi di situ kita createkan contohnya QR code di mana mereka boleh scan dan dapat macam contohnya akan keluar macam nilah bantuan all these infographics kan. Jadi kita beri mereka, kita perkasakan mereka on what to do, satu. But sometimes kita juga buka jalan kepada mereka macam mana mereka nak dapatkan bantuan. Kita ada talian sokongan psikososial. I'm happy to inform that kita ada satu talian sokongan psikososial khas untuk Sabah pun ada. Khas untuk Sabah. So di-channelkan kepada locals lah. Dan di Sabah itself, kalau untuk frontliners, especially healthcare worker, because we know that it's going to be a marathon. Kita bukan, it's going to be a marathon. Macam contoh sprint kan, it's not a sprint. Dia tak nak kan. Jadi macam kami pun yang mana petugas-petugas di CPRC pun insya-Allah sebab ramai yang datang awal tiap-tiap hari ya Syahrir. Tiap-tiap hari rakan-rakan saya bukan saja di lapangan ya, di sini yang mana menjaga data. Kita ada macam-macam, contohnya nak come up with nama kluster pun kena inovatif juga benda-benda tu kan. Jadi they are also stressed. Tapi mungkin because it's a marathon, so benda tu dah jadi macam kadang-kadang ada separuh tu tak perasan pun dia orang macam stressful, dia orang dapat sakit badan kan, sakit kepala dan sebagainya. Jadi macam dekat lapangan, because a lot of people post videos. Jadi kadang-kadang menyebabkan orang kata tak jaga ke kesihatan mental frontliners. Tapi the service is there. And on top of that, kita bagi contohnya macam sekarang kita nampak kalau Facebook di Tan Sri DG kebanyakan menceritakan tentang mobilisasi pasukan yang pasukan untuk membantu dekat Sabah. So kita buat juga pre-deployment taklimat, kita pastikan mereka bersedia dari segi mental, dari fizikal. So aspek yang kat mana nak duduk, tempat duduk kat mana, bila pergi sana siapa nak jumpa, what is the job scope. So perkara-perkara tu kita prepare them, because kita ada garis-garis panduan contohnya SOP on mobilisation of healthcare worker yang mana kita hantar dan di samping itu saya rasa the service is there. Cuma kita sekarang ni memastikan, sebab kita tak boleh every time semua kita nak, because not everybody yang mungkin dia ada, some people dia ada coping skill tersendiri. Jadi we educate them sekiranya perlu. You need to call ataupun you need to get help. You start by talking to someone that you trust about your problems. So bukan memancarkan di media sosial dan orang kata dan dengan cara yang negatif satu. Tetapi one of the things yang saya rasa stres ke Kementerian Kesihatan juga adalah to combat fake news. Ini pun stres. Kan? I think ini penat lah. We are so tired of that. Satu cerita hal yang penting juga untuk kita atasi. Cuma itulah siapa saja yang mungkin diberi amanah dan juga kepercayaan, sebab sebelum ni ada tular juga di media sosial tim jururawat kita di lapangan terbang yang dihantar ke Sabah untuk membantu tim Sabah. Jadi siapa pun yang terpilih, anggaplah ini sebagai amanah dan juga tanggungjawab yang terbaik dan laksanakan tugas dengan cara yang terbaik. Baik, kita nak berhenti sekali lagi. Selepas ini saya nak tanya Dr. Amir tentang hal ini. Kadang-kadang mereka yang stres, mereka yang mungkin ada masalah kesihatan mental, kita ni kawan-kawan senang je kita sebut sabar, sentiasalah berfikiran positif, redha. Sebaliknya redha. Cakap memang mudah, tapi orang yang kena ni dia kata kau cakap boleh lah, cuba kau dia benda-benda macam tu. Saya nak tahu jugalah bagaimana pihak Kementerian Kesihatan menangani isu-isu tekanan kerja selain daripada verbal semata-mata. Itu yang kita nak kongsikan selepas ini. Mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Jabatan Peguam Negara telah pun membenarkan pihak PDRM untuk mengeluarkan kompaun serta-merta di lapangan kepada individu yang melanggar SOP. Dan kompaun serta-merta ini boleh dikeluarkan oleh anggota PDRM berpangkat inspektor ke atas.
inilah satu masa kita harus reflect, insaf sikit. Bila tak ada kesihatan, maknanya health security kita hilang, semua security kita hilang. Security ekonomi, kita punya security sosial, nak berjalan-jalan, semuanya berubah. Sedangkan virus tu sangat kecil, kita tak nampak pun. Jadi inilah masanya kita harus insaf sikit, tanya macam mana kita nak hidup dengan cara yang lebih baik pada masa depan. Dan saya rasa kita harus help each other lah. Ada sifat kemanusiaan, keprihatinan terhadap setiap manusia di dalam Malaysia ini dan di luar Malaysia juga. Sebab kita tak boleh pulih melainkan semua orang sihat. Itu kerajaan akan memperkenalkan program subsidi upah 2.0. Ciri-ciri utama program ini ialah pertama, subsidi upah diberi kepada majikan yang masih terjejas, iaitu syarikat yang sejak PKPP masih menghadapi pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30% berbanding tahun lepas. Kedua, subsidi upah diberi sehingga 3 bulan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja. Dan ketiga, permohonan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Pengurusan stres mungkin senang berbicara, tetapi mengimplementasikan ataupun melaksanakan saya pasti bukan satu perkara yang mudah yang terpikul di bahu doktor berdua. Soalan saya gantung tadi adalah tentang bagaimana Kementerian Kesihatan ataupun pihak kaunselor, pihak psikiatri, pihak yang berpengalaman mengendalikan panggilan, mengendalikan mereka yang punya tekanan. Apa solusi terbaik yang kita boleh bagi kepada mereka selain daripada nasihat ataupun perkataan motivasi semata-mata, doktor? So, itu satu soalan cepu mas tu. So ini yang kita balik kepada tadi yang TALK tu. Yang L tu. The L is the answer lah. Okay. So selalu soalan ni ditanyakan, what can I, apa yang perlu saya cakap kepada ahli keluarga yang mengalami stres? Yes, okay. Apa yang saya perlu kata pada isteri atau suami yang mengalami stres? Okay. Kawan-kawan yang datang meluahkan perasaan, apa yang perlu saya kata? Sebenarnya kita tak perlu berkata-kata apa-apa. Yang kita perlu adalah mendengar tanpa prejudis. Ya, betul. Mendengar tanpa ada apa-apa sangkaan, ya. Yang biasanya kita ni bila orang dah cerita, belum lagi habis cerita, dah kasih solusi, ya. Kita tak naklah kasih solusi ni tu. Yang lebih penting tu, kadang-kadang kawan kita ni memerlukan satu tempat untuk dia meluahkan perasaan dia. Maka kita mendengar dengan teliti, dengan berempati, supaya individu itu dapat meluahkan dengan lebih baik. Tapi kita perlu peka bahawa kalau ada ayat-ayat yang membahayakan. Contohnya dia mengatakan bahawa dia tidak selamat. Atau dia mengatakan bahawa dia rasa hidup ni tak berguna. Ayat-ayat yang menjurus kepada elemen-elemen yang kita pun rasa risau, maka di situlah kita perlu fahami yang K tadi pula, know where to find help. Ya. So di situ mungkin solusi kita adalah member kita ni memerlukan lebih bantuan, maka bolehlah telefon contoh dia nombor-nombor tadi ataupun talian kasih contohnya ataupun Bersanders KL contohnya. Yang penting ni kita perlu tahu mana nak cari bantuan tu. Saya nak tanya Syahril, this is a new issue yang saya selalu ketingkatkan sekarang ni. Kalau individu itu tiba-tiba pitam, Syahril tengah jalan-jalan tiba-tiba dia pitam. Adakah Syahril tahu apakah nak buat? Yang pertama pastinya pergi kepada mangsa dan juga tengok keadaan fizikal dulu. Dan kalau kita tak ada knowledge tentang hal itu, dan kita kena call 999 lah. Betul. Okey. So soalan yang kedua tu, kalau individu itu meluahkan perasaan dia, bahawa dia dalam keadaan tertekan, adakah Syahril tahu apa nak buat? Saya akan dengar. So ini yang itu, I mean this is a very good important point, because sekarang ni K tu ramai tak tahu mana nak dapat bantuan. Itu kita kata tadi, it's the tip of the iceberg. Yang bertelefon tu tahu mana nak dapat bantuan, yang tak tahu tu lebih ramai. Maka dalam konteks yang kita bincangkan ni,
first, listen without judgment. Kedua tu, kalau kita rasa member kita dalam keadaan yang memerlukan bantuan tu, tahu kita perlu peka dan tahu mana nak mendapatkan bantuan untuk kawan kita tu. It's almost like a responsibility, macam tadi saya kata lah, kalau somebody pitam, kita semua dah tahu nak buat apa dah. Tapi sekarang ni isu dia adalah kalau member kita dalam keadaan yang lain tapi memerlukan bantuan, adakah kita tahu dan bersedia. So kalau dia terus telefon kepada pihak yang memang dah berautoriti untuk memberikan solusi sebagai contoh, maka bantuan-bantuan itu akan diberi sewajarnya lah, begitu Doktor? InsyaAllah lah. Itu sebab kadang-kadang, tapi dia macam ni, the first step kalau ikut tadi yang kita balik kepada let's talk tu ya, TALK tu, the first step tu lepas kita dah orang kata orang tu dah minta bantuan dan kita dah mendengar, ya, know where to seek help tu kadang-kadang of course kita katakan kita channel, katakan dia tak nak jumpa. Kadang-kadang ada separuh orang masalah dalam kesihatan mental ni, stigma is very high. Stigma tu tinggi sangat. The moment orang kata saya ada masalah kemurungan ke ataupun saya rasa, jadi the next question kalau orang tu tak memahami, orang akan kata kenapa you rasa sedih, kenapa you've got good family, you ada good education, good work, why must you, so itu kalau itu dia akan orang kata menghalang orang tu daripada mendapat bantuan. Jadi katakanlah seseorang tu menjadi seorang pendengar yang baik, macam tadi Prof Hamika cakap, dan dia membantu rakan dia untuk channel kepada tempat-tempat di mana dapat bantuan. Contohnya katakan kita call talian. Call talian, yes, because kita anonymous, kadang-kadang orang tu dia tak nak beritahu siapa dia, kan dia boleh bercakap. So basically, tetapi saya masih merasakan bahawa sekiranya kita tidak address the root cause. Jadi root cause tu kena settle. Jadi root cause tu dia kena katakanlah dia dapat bantuan, dia pergi even counselling pun, dia pergi katakan NGO, jumpa katakan dekat contohnya Mental Health Association ke, ataupun even MIASA ke contoh, ataupun dia datang ke fasiliti kesihatan, tapi dia buat saringan ke macam mana, dia jumpa doktor. Tapi kalau misalnya katakan root cause tu tidak disettle, jadi dia memang penyelesaian tu akan menjadi satu jangka masa yang panjang lah. Tetapi apa yang saya nak nyatakan sini, because we must remember that when a person has mental illness ataupun mental health issues, mental illness tu is treatable. So dia kena berjumpa. Jangan takut untuk nak jumpa pakar psikiatri handsome macam ni, takut apa kan? Betul tak? Kan? So, mainan psikologi yang stres ni kan. Jadi pada saya, you have to get help, you have to get proper help. Solusi dia is a very tricky question, because contohnya kalau katakan solusi tu masalah perkahwinan, you have to settle that. Pergi naik mahkamah, pergi settle katakan penceraian, membuatkan seorang itu depres dan sebagainya. So that has to be settled. On top of that, pergi dapatkan rawatan. Katakanlah kalau memang mengalami kemurungan, dapatkan rawatan daripada doktor, makan ubat. Tetapi di samping itu belajar coping skill. Saya selalu cakap, walaupun seseorang itu, saya punya ni, even if a person has schizophrenia or even penyakit mental contohnya seperti bipolar ataupun even penyakit mental yang lain lah yang common macam depression, anxiety, walaupun kita sudah makan ubat dan dapat rawatan, sokongan tu mesti penting. So sokongan daripada environment, daripada ahli keluarga itu penting, daripada majikan itu penting, because without sokongan, kadang-kadang rawatan tu akan menjadikan seseorang itu kadang-kadang dia rasa macam dia tak nak pergi lagi, contoh, tapi kita tak nak macam tu. So it's important that you must have that means rawatan kena dapatkan kalau katakan untuk kesihatan. Di kesihatan, faktor sosial kena diadreskan, tetapi at the same time coping skill perlu diterapkan dalam orang tu. Contohnya very simple, I think everybody should know how to breathe. Breathing technique, deep breathing tu very important. Bernafas dengan betul pun itu sangat betul. Sebab itu dulu kita sebut prevention is better than cure. Sekarang ni saya suka ada seorang doktor dia sentiasa menggunakan istilah prevention is better than cure, betul juga. Cuma ada satu lagi, early detection save life. Yes. Maksudnya nak kena detect awal dapat menyelamatkan nyawa. Kita berhenti sekali lagi boleh? Ini untuk iklan yang terakhir. Sekembalinya nanti saya nak baca soalan-soalan di Facebook. Sebab terima kasih juga yang menonton kami di Facebook Berita RTM dan juga Bicara Doktor. Ada banyak persoalan-persoalan yang mungkin saya boleh ajukan bersama dengan doktor selepas ini.
malam, pasar tamu, pasar borong dan pasar tani adalah tidak dibenarkan. Mengenai hospital dan klinik kerajaan dan swasta dibenarkan secara 24 jam, manakala farmasi dan kedai ubat-ubatan beroperasi dibenarkan mulai 6 pagi hingga 6 petang. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Baik, kembali bersama kami di Bicara Doktor. Antara bingkisan yang dinanti setiap minggu juga adalah kapsul khas dari farmasi. Ini Sofhatul Nur Subhi, sahabat kita pegawai farmasi sendiri yang menceritakan tentang ini. Dan hari ini dia nak cerita tentang keracunan ubat. Sangat penting juga, bukan ubat keracunan, keracunan ubat. Jom kita bersama Sofhatul. Untuk segmen kali ini, saya akan kongsikan informasi tentang keracunan ubat. Keracunan ubat boleh berlaku di mana-mana, tempat atau pada bila-bila masa dan ia boleh menyebabkan kesan yang tidak diingini. Walau bagaimanapun, kesannya adalah berbeza bergantung kepada jenis ubat dan cara pengambilan ubat tersebut. Keracunan ubat berpotensi untuk berlaku apabila pengambilan ubat melebihi had yang telah ditetapkan oleh doktor atau menyalahi cara pengambilan ubat tersebut. Terdapat 2 situasi yang menyebabkan pengambilan dos ubat secara berlebihan, iaitu keracunan yang disengajakan atau keracunan yang tidak disengajakan. Pengambilan secara tidak sengaja ini sebenarnya berlaku apabila seseorang itu mengambil jenis ubat yang tidak betul atau menggabungkan ubat-ubatan secara tidak sengaja pada masa dan dalam jumlah yang salah tanpa mengetahui akibatnya. Tapi ada juga sesetengah individu yang menyalahgunakan ubat atau kombinasi ubat-ubatan dengan sengaja, yang mana mereka ini mungkin mengambil ubat-ubatan untuk melepaskan gian, untuk melarikan diri dari masalah seperti beban kewangan atau stres, atau untuk memudaratkan diri. Insiden keracunan ubat juga boleh berlaku apabila terdapat segelintir pesakit yang sengaja menggandakan dos ubat tanpa arahan daripada doktor atau ahli farmasi. Keracunan ubat juga mungkin berlaku dalam kalangan kanak-kanak kerana mereka cenderung untuk memasukkan objek ke dalam mulut. Terdapat juga situasi yang mana kanak-kanak termakan ubat orang dewasa kerana mereka menganggap ubat itu adalah seperti gula-gula. Kebanyakan kes keracunan ubat boleh dicegah sekiranya pesakit mengambil dan menyimpan ubat-ubatan mengikut nasihat yang diberikan. Kebanyakan kes keracunan ubat boleh dicegah sekiranya pesakit mengambil dan menyimpan ubat-ubatan mengikut nasihat yang diberikan. Pertama, pastikan ubat-ubatan disimpan di tempat yang tinggi dan jauh daripada kanak-kanak. Kedua, baca dan faham label ubat setiap kali sebelum ambil ubat tersebut untuk pastikan ubat diambil oleh pesakit yang betul pada dos, cara dan masa yang betul. Seterusnya, elakkan berkongsi ubat-ubatan anda dengan orang lain. Juga ikut arahan pengambilan ubat seperti yang ditetapkan. Kalau tak pasti, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi.
Yang kelima, bagi mengelakkan kekeliruan semasa pengambilan ubat, anda perlu simpan ubat di dalam bekas asal atau sampul ubat kerana arahan pengambilan ubat ada pada label ubat. Dan yang keenam, biasakan diri untuk semak tarikh luput ubat dari semasa ke semasa. Jangan guna ubat yang telah melepasi tarikh luput. Kalau panduan-panduan yang saya berikan tadi mampu diikuti, insya-Allah keracunan ubat yang memudaratkan kesihatan dapat dielakkan. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya anda memerlukan informasi tambahan berkaitan ubat-ubatan. Pengguna atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadilah pengguna yang bijak. Panduan mengelakkan keracunan ubat perlu diberi perhatian yang serius. Dos ubat-ubatan akan ditentukan mengikut keadaan pesakit. Pesakit perlu mematuhi arahan dengan sempurna. Ingat, dos ubat yang betul memberi manfaat tetapi dos yang terlebih membawa mudarat. Baik, terima kasih Safatun untuk bingkisan keracunan ubat seketika tadi, sangat membantu juga kita dalam memberikan mesej yang begitu penting tentang informasi tentang ubat-ubatan. Saya nak baca antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan di Facebook. Ini dia, Sabrina Yamin katanya video ni akan save ke? Tak sempat tengok dari mula, baru tengok. Tak apa, lepas ni boleh tengok balik dari mula dekat Facebook Bicara Doktor dan juga Berita RTM. Ahmad Aiman Azlan katanya bagaimana jika kita cuba sedaya upaya untuk mendengar dan melayan keluhan rakan kita sehingga kita sendiri berasa tertekan. Bahaya kena juga kan. Dia nak dengar, dia pula yang stres, Doktor. Dia nak dengar tapi dia stres. I rasa kalau kali pertama tu mendengar, kalau tak boleh kita kena beritahu kepada rakan bahawa mungkin kita perlu dapatkan bantuan profesional lebih kadang-kadang kan, tetapi not that easy lah, especially kalau dia adalah seorang rakan rapat. Jadi skill tu memang nak kena peroleh dan tidak semua orang sabar untuk mendengar. Channelkan kepada seorang yang betul. Cuma saya nak tanya Dr. N yang ni, Izzuddin katanya, Assalamualaikum Doktor dan pengacara, adakah seseorang yang kehilangan pekerjaan semasa PKP juga boleh menyumbang kepada kesihatan mental? Ini bab pekerjaan. Hilang pekerjaan satu hal, tak dibayar gaji yang betul pun satu hal, dan hilang punca pendapatan satu hal. Kita tidak nafikan bahawa itu adalah akibat daripada kesan pandemik COVID ini. Memang ia akan affect kepada people yang especially hilang pekerjaan, tak sure bila balik boleh balik kerja balik, things like that. So saya rasa kalau kita nak cakap tentang solusi, kita balik kepada, sebab dia memang akan jadi stres yang berpanjangan, especially kalau tak ada duit, tak makan macam mana kan. Betul. Jadi kalau kita balik kepada istilah definition of mental health itu, satu situasi di mana well-being yang kita kenal, kita tahu potensi diri. So one of the things that kita boleh orang kata lakukan adalah mencari apakah skill baru yang kita boleh buat. Sebagai contoh, ramai yang sekarang ni bekerja daripada rumah, dan ada yang contohnya baking, ada yang buat bisnes penghantaran food panda sebagai, itu yang skill baru. Jadi skill baru ni adalah satu benda yang kita kena gali lah, because skill is something yang you pelajari. Tapi one of the things that sekiranya seorang itu, the aspect of not giving up tu yang important. Dan to sampai to that aspect of not giving up, positive thinking is not easy. Saya tak katakan dia senang. Tetapi dalam keadaan kita, setiap orang yang terkesan dengan cara mereka yang tersendiri perlu mencari jalan, dan orang kata kita memberi peluang. Contohnya macam katakan hutang dia tak boleh bayar, contact bank. Jangan berdiam diri. Tu saya sudah cakap, jangan berdiam diri. Jangan anggap sebab di sana ada orang yang ingin membantu, tapi kita pun tak tahu kadang-kadang siapa yang kita nak bantu. Baik. Menangguhkan masalah tu kadang-kadang membuat masalah tu lagi besar. Majikan pun kena prihatin jugalah. Yang mana rasa memang boleh work from home, macam sekarang kita dah ada polisi kan. Tapi saya lebih risau kepada yang private sector, sebab private dia lebih kepada profit orientation dan sebagainya. Baik, ada satu perkara lagi sebelum kita berakhir. Dalam laporan khas Berita Perdana tadi, saya tertarik ada satu bingkisan tentang stigma masyarakat terhadap mereka ataupun terhadap bekas pesakit COVID-19. Ini
Ini satu bab yang sangat serius. Kadang-kadang kita, jiran kita ni bekas pesakit COVID, pulaukan dia sebab ada stigma yang kita takut ada lagi penyakit tu dalam badan. So, stres kepada bekas pesakit. Memang ini jelas. Itu sebab kan sekarang ni pun dia tak kasih nama kan, bukan Amir yang kena COVID, Syaril kena COVID, dia nombor 1, 2, 3 kan. Itu untuk protect identiti pesakit supaya tak ada isu stigma ni. Saya juga nak push forward bahawa isu stigma ni memang telah lama di dalam apa-apa penyakit ataupun benda yang lain daripada lain tu pastinya akan ada stigma, tetapi dengan pengetahuan yang lebih baik definitely stigma itu dapat ditangani so sekarang ni juga kita nak cakap bahawa COVID macam kita tahu berada di masyarakat, kita semua berisiko untuk mendapatnya so maka sepatutnya stigma tu dah kurang because memang tak boleh tahu siapa yang akan dapat COVID tu. Kita perlu macam biasalah physical distance, pakai mask dan juga basuh tangan supaya nak memastikan tak dapat COVID tu. Dan kepada mereka yang telah mendapat COVID tu, kita dah tengok sekarang ni ramai yang dah menceritakan pengalaman mereka. So insyaAllah lambat laun pendepannya stigma tu pun akan berkurangan. Betul. Kita naklah bila mereka dah sembuh, tak ada masalah lah. Maksudnya bila Kementerian Kesihatan dah confirmkan mereka sembuh, pernah, maka alhamdulillah. sebab stigma terhadap jangkitan macam denggi tak ada stigma tu, tapi bila COVID orang stigmakan kan. Jadi sepatutnya tidak berlakulah. Baik. InsyaAllah. Okey, jadi alhamdulillah banyak benda yang telah pun kita kongsikan. Diam tak diam minggu depan semata kita akan bertumpu pula kepada Belanjawan 2021 dan disebut juga belanjawan tentang aspek kesihatan ni sangat penting juga. Saya bagi 30 saat kalau nak mungkin memberikan idea sikit tentang Belanjawan 2021. Saya dah berkali-kali juga mengatakan Syaril dekat beberapa bidang masa yang lain bahawa saya rasa pandemik COVID ini baru permulaan. Kemudiannya ada pandemik kesihatan mental. Kita bincang daripada awal tadi. So saya rasa memang sepatutnya bajet kita ada ni lebihan untuk bajet kesihatan mental. Terutamanya negara-negara lain, UK, Australia dan juga New Zealand telah pun ada bajet sebegitu. Saya rasa ini sangat penting untuk menangani isu ini. Okey. Khas tentang kesihatan mental. Ya, saya. Tak terfikir pula sebelum ni. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama yang bab tu sama-sama kita nantikan pada pembentangan 6 November nanti. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Nur Rashikin Ibrahim, Dr. Ann dan juga Prof. Fadian, Dr. Amir Siddiq Amir Nordin. Dr. Amir sudi bersama kami. Anda boleh ke IG mereka. Mereka juga aktif di sana. Nanti insyaAllah banyak benda yang mereka buat. Terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah. Kepada yang mungkin baru tengok dah habis, jangan risau, tengok daripada awal. InsyaAllah anda boleh dapat banyak ilmu pada hari ini. Saya Syaril Sarafuddin. Saya laburkan tirai untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye.